Assalamualaikum dan hai, Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini. Pada pembelajaran yang lepas, kita telah mempelajari tentang adawatud dirasiyati, iaitu benda-benda di sekolah di dalam bahasa Arab. Kali ini kita akan membina ayat ringkas saja mengenai benda-benda di sekolah. Dan kita akan membuat ayat menggunakan perkataan hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi ini mempunyai maksud yang sama, iaitu ini. Sebagai contoh, ini adalah buku. Hadza kitabun atau hadhihi kurrasatun. Kedua-dua ini digunakan untuk menjelaskan tentang sesuatu benda. Tapi apakah beza hadza dan hadhihi ini? Okey, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hadza dan hadhihi. Yang pertama adalah hadza. Hadza ini digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu benda yang diakhiri dengan huruf selain ta marbutah. Di sini saya telah memberi contoh. Hadza kursiyun, ini kerusi. Dan hadza qalamun, ini adalah pen. Kedua-dua perkataan ini, kursiyun dan qalamun, tiada huruf ta marbutah di akhirnya. Jadi kita akan letakkan hadza di hadapannya. Jelas? Kalau jelas, kita akan beralih kepada hadhihi pula. Hadhihi ini digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu benda yang diakhiri dengan huruf ta marbutah. Sebagai contoh, saya di bawah hadhihi haqibatun, bermaksud ini beg. Dan contoh yang kedua adalah hadhihi mistaratun, yang bermaksud ini pembaris. Jika dilihat pada kedua-dua perkataan berikut, iaitu haqibatun dan mistaratun, kedua-dua perkataan tersebut mempunyai huruf ta marbutah di akhirnya. Jadi jika mana-mana perkataan yang diakhiri dengan huruf ta marbutah, kita akan menggunakan hadhihi untuk membuat ayat. Selesai sudah dengan hadza dan hadhihi dan ayat penyata tersebut, seterusnya kita akan membuat ayat tanya pula berdasarkan ayat penyata tersebut. Yang pertamanya, apabila kita hendak membuat ayat tanya, kita kena letakkan perkataan hal di hadapan ayat. Hal itu bermaksud adakah. Saya telah memberi 4 contoh di sini yang menggunakan perkataan hadza dan hadhihi. Contoh pertama adalah hal hadza qalamun, yang bermaksud adakah ini pen. Contoh kedua adalah hal hadza kursiyun, yang bermaksud adakah ini kerusi. Contoh yang ketiga, hal hadhihi mistaratun, adakah ini pembaris. Dan contoh yang keempat adalah hal hadhihi haqibatun, adakah ini beg. Kita sudah membina ayat tanya yang ringkas. Seterusnya, jika ada soalan, mestilah ada jawapan, bukan? Jadi kita akan membuat pula jawapan berdasarkan ayat tanya tersebut. Jika jawapan itu betul, kita hanya perlu letakkan perkataan na'am pada hadapan ayat. Na'am itu bermaksud ya atau betul. Sebagai contoh yang telah saya berikan ini, soalan dia adalah hal hadza kursiyun, yang bermaksud adakah ini kerusi. Jika dilihat, jawapan itu betul. Jadi kita hanya perlu menjawab sebegini: na'am hadza kursiyun, yang bermaksud ya, ini adalah kerusi. Dan perkataan kursiyun itu di akhirnya tiada huruf ta marbutah. Jadi kita menggunakan perkataan hadza untuk menjelaskan ini adalah kerusi. Contoh yang kedua pula, kita menggunakan perkataan hadhihi pula. Soalannya adalah hal hadhihi kurrasatun, yang bermaksud adakah ini buku. Jadi jika dilihat jawapan itu adalah betul, gambar itu adalah buku, jadi kita harus menjawab sebegini: na'am hadhihi kurrasatun, yang bermaksud ya,
ini adalah buku. Dan yang terakhir adalah jika jawapan itu salah, kita hanya perlu letakkan huruf la dan sebutkan jawapannya betul. Sebagai contoh di bawah berikut, hal hadza maktabun, yang bermaksud adakah ini meja. Jadi gambar tersebut menunjukkan itu adalah pembaris dan bukannya meja. Jadi kita harus menjawab sebegini, la hadhihi mistaratun, yang bermaksud bukan, ini adalah pembaris. Jika kita perhati pada soalan, saya telah menggunakan perkataan hadza, dan pada jawapan pula saya telah menggunakan perkataan hadhihi. Ini kerana pada soalan maktabun itu tiada huruf ta marbutah di akhirnya, dan mistaratun pula ada huruf ta marbutah di akhirnya. Jadi kita perlu menggunakan huruf hadza dan hadhihi ini mengikut kesesuaian. Jika tiada huruf ta marbutah, kita perlu menggunakan perkataan hadza, dan jika ada huruf ta marbutah, kita perlu menggunakan perkataan hadhihi. Seterusnya contoh yang kedua, hal hadhihi saburatun, yang bermaksud adakah ini papan hitam atau papan putih. Jika dilihat pada gambar, itu adalah meja, jadi jawapan dia adalah salah. Dan kita perlu menjawab la hadza maktabun, bukan, ini adalah meja. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan sambung pula pembelajaran kita pada masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi hari ini pembelajaran kita agak panjang dan agak sukar sedikit, tapi insya-Allah semoga kita diberi kefahaman. Dan saya harap video ini dapat memberi manfaat dan ilmu baru kepada kita semua, insya-Allah. Dan saya akhiri pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang, insya-Allah.